bahagian C ni 22 markah ya. Anda dikenaki menjawab ya 2 soalan ya. Satu soalan wajib dan satu lagi adalah soalan pilihan. Okey, ini adalah soalan wajib ya, soalan nombor 11 iaitu soalan mengeksperimen. Anda merancang melakukan eksperimen ya. Jadi, kaji penyataan berikut. Alia mendapati pokok bunga A dan B yang ditanam di halaman rumahnya menunjukkan kadar pertumbuhan yang berbeza. Situasi ini menunjukkan bahawa kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Okey. Jadi, yang pertama yang DBC tanyalah penyataan ya. Penyataan masalah daripada maklumat di atas. Seterusnya adalah cadangan hipotesis ya. Ini 1 markah, 1 markah. Okey, C. Berdasarkan pernyataan diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda menggunakan larutan kultur not, larutan kultur tanpa nitrogen, anak benih jagung, kapas, kertas hitam dan tabung uji. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Pertama, tujuan eksperimen. Kedua, mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan dimalakan. Ini 2 markah ya. Maka diambil daripada 2 pemboleh ubah yang betul ya. 3, prosedur ataupun kaedah 4 markah. Dan keempat, penjadualan data ya. Jadi soalan ni macam mana nak jawab ya. Jadi sebenarnya tak susah ya. Contohnya untuk penyataan masalah. Okay, penyataan masalah ni anda tengok apa yang diberi dalam soalan. Okey. Jadi kalau anda tak tahu sangat, anda boleh ambil daripada soalan. Cuma dalam soalan ini anda mestilah nyatakannya dalam bentuk soalan. Ya. So antara jawapan yang boleh diberikan ialah ya. Anda mulakan dengan adakah ya. Adakah nutrien yang lengkap diperlukan untuk tumbuhan yang sihat. Itu yang pertama cadangan jawapan dia ya. Ataupun yang kedua ni, adakah kekurangan nutrien atau nitrogen akan merencatkan atau membantukan pertumbuhan tumbuhan. So dalam soalan ni anda kena letakkan 2 perkara yang penting atau 2 perkataan lah ya. Perkataan yang penting iaitu adakah ya dengan tanda soal. Maka jadilah penyataan masalah. Kalau tak ada perkataan kata tanya ni ya dengan tanda soal ni, jadi jawapan anda jadi salah lah ya. Jadi itu cara nak jawab soalan ya mengenai penyataan masalah ya. Anda kena mulakan dengan perkataan dalam bentuk tanya ya. Adakah ya. Jadi yang lain ni, maklumat lain ni anda boleh ambil daripada penyataan yang diberikan ni. Dan hujung sekali anda letak tanda soalan. Itu kalau anda tak reti sangatlah ya. Anda boleh ambil daripada semua ni pun boleh ambil ya. Tapi anda mulakan dengan perkataan adakah berakhir dengan tanda soal. Okey, itu cara nak jawab penyataan masalah. Boleh ambil daripada soalan ya, tambah perkataan adakah dan tanda soal di bahagian hujung ya. Dan adakah permulaan ayat anda. Okey, 1 markah ya. Okey, hipotesis pula ya. Kita boleh katalah ya, nutrien yang lengkap diperlukan untuk tumbuhan yang sihat. Jadi untuk buat hipotesis ya, anda tak perlu tulis dua-dualah. Anda boleh tulis salah satu. Anda nak tulis yang sihat ni ke ataupun yang kurang sihat. So kalau daripada pernyataan ni kalau anda fahamkan, okey, yang sihat ini sebab dia cukup ya keperluan nutrien dia. Yang tak sihat ini sebab dia tak cukup lah. Jadi semua orang tahulah ya, yang cukup zat sihat ya, gemuk ya, gebu ya. Okey, kalau yang tak cukup zat, tak cukup nutrien, dia akan jadi macam nilah, kurus ya, kering ya, tak bermaya ya. Jadi hipotesis dia ya, tadi cikgu dah kata dah, nutrien yang lengkap diperlukan untuk tumbuhan yang sihat. Okey, itu kalau nak cerita pasal tumbuhan yang sihat lah. Ataupun ya, jawapan lain, kekurangan nutrien atau nitrogen akan merencatkan atau membantukan
pertumbuhan-tumbuhan. Bila cikgu buat atau ni, maknanya anda boleh pilih lah perkataan yang mana anda nak tulis. Sama ada yang ni, nutrien ataupun nitrogen, ataupun di sini merencatkan atau membantukan. Boleh pilih salah satu. Jadi anda boleh tulis mengenai tumbuhan yang sihat, iaitu cukup nutrien, ataupun anda nak tulis tumbuhan yang tak sihat yang kekurangan nutrien. Jadi hipotesis ni boleh pilih salah satulah bila melibatkan dua jenis, bukan dua jenis sebenarnya, dua keadaan, pokok-pokok yang sama, dua keadaan pokok dari segi cukup nutrien ataupun kekurangan nutrien. Jadi pilih salah satu saja untuk jawablah. Dan hipotesis ini pun dapat idea dia daripada penyataan inilah. Tapi kalau anda ingat teori lagi baguslah. Tentang keperluan nutrien, sama ada dalam bentuk yang banyak, ataupun bentuk yang sedikit, mikronutrien, ataupun mikronutrien. Jadi yang ni anda kena ingatlah kalau nak jawab. Jadi hipotesis dia memang tak lari daripada pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas lah. Apa-apa pun sebenarnya ada, dua ni mesti ada, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Baik dalam penyataan masalah ataupun dalam hipotesis. Jadi soalan C seterusnya dia bagilah alat radas dia. Jadi anda tulis semua alat radas ni. Dan kalau tak cukup barulah anda tambah. Okay, biasanya dia akan bagi alat radas yang cukup. Cuma anda kena perlu tambah bahan apakah yang penting yang diperlukan dalam eksperimen tersebut. So yang seterusnya adalah untuk tujuan. Okay, kita tengok balik. Okey, ini adalah penyataan masalah tadi. Cikgu dah tulis balik. Ini soalan yang pertama, penyataan masalah. Okey, hipotesis tadi kita pun dah letakkan. Dan seterusnya tujuan. Okey, tujuan ni pun sama seperti hipotesis. Sebenarnya anda kena tahu pemboleh ubah. Jadi sebenarnya untuk soalan nombor 11 ni, anda kena tahu pemboleh ubah dahulu sebenarnya. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya, pemboleh ubah. Baru nanti lepas ni kita balik semula pada soalan tujuan. Jadi pemboleh ubah manipulasi kat sini apa? Kalau kita tengok ada dua larutan yang tak sama tadi kan. Satu larutan kultur not dan satu lagi larutan kultur tanpa nitrogen. So kalau ada dua benda berbeza ni, itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Kalau anda tak tahu nak tulis, anda tulis saja kedua-dua larutan ni. Nampak larutan kultur not dan larutan kultur tanpa nitrogen. So kalau anda tahu beza ini adalah dari segi jenis, anda boleh tulislah jenis larutan kultur ataupun kandungan di dalam larutan kultur. Itu pun boleh juga sebagai pemboleh ubah manipulasi. Dan pemboleh ubah bergerak balas kat sini. Kat sini dia tak tulis, tapi kita tahu pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan-tumbuhan. Sama ada dia sihat ataupun terencat. Jadi pertumbuhan-tumbuhan tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi anda boleh tengok semuanya ada dalam penyataan masalah, hipotesis sampailah tujuan. Nampak tadi penyataan masalah. Adakah nutrien yang lengkap diperlukan untuk pertumbuhan-tumbuhan yang sihat? Nutrien yang lengkap ni pemboleh ubah manipulasi lah. Dan pertumbuhan-tumbuhan sihat ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun adakah kekurangan nutrien atau nitrogen, ini pemboleh ubah manipulasi, akan merencat atau membantukan pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan ni pemboleh ubah bergerak balas. Sama juga dalam hipotesis lah. Nutrien yang lengkap diperlukan untuk pertumbuhan-tumbuhan yang sihat. Nutrien yang lengkap ni pemboleh ubah manipulasi. Pertumbuhan-tumbuhan yang sihat pemboleh ubah bergerak balas. Atau kekurangan nutrien atau nitrogen, ini pemboleh ubah manipulasi PM, akan merencatkan atau membantukan pertumbuhan-tumbuhan. So, nampak pemboleh ubah bergerak balas kat situ. Pertumbuhan-tumbuhan. Jadi, walau macam mana pun, terbaik anda tentukan pemboleh ubah manipulasi dulu dan bergerak balas. Senang anda nak buat penyataan masalah, hipotesis dan seterusnya tujuan. Tujuan mesti ada perkataan ni. Untuk mengkaji ni. Untuk mengkaji kesan apa? Kesan apa anda kena tengok, kena masukkan
PM dan PB, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ya. Jadi di sini untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien, kesan kekurangan nutrien ni adalah pemboleh ubah manipulasi terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan tu pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun ayat lain, untuk mengkaji kesan kekurangan nitrogen, kekurangan nitrogen itu pemboleh ubah manipulasi terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Terhadap ke ataupun perkataan dan ke boleh. Sebab tu ayat umum dia untuk mengkaji pemboleh ubah manipulasi PM dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi sebenarnya perkataan untuk mengkaji kesan PM dan PB. Jadi yang lain tu anda binalah ayat yang bersesuaian ataupun perkataan yang bersesuaian untuk membina ayat bagi maksud tujuan. Tapi ingat untuk mengkaji ni hanya untuk tujuan Anda jangan tulis untuk mengkaji ni untuk jawab soalan yang lain seperti hubungan hipotesis bukan Dalam soalan ketah 2 ni untuk mengkaji ni ada satu sajalah tempat jawapan dia, iaitu dalam tujuan bagi soalan eksperimen nombor 11. Okey. Jadi semua satu markah satu markah, cuma pemboleh ubah 2 markah Anda boleh tulis pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas, dan satu lagi pemboleh ubah dimalakan. Dimalakan ni adalah pemboleh ubah yang sama sepanjang eksperimen. Kita tak ubah parameter dia. Antaranya apa? Jenis anak benih ataupun jenis anak pokok. Okey. Apa lagi jawapan lain? Anda boleh tulis juga isi padu larutan kultur. Sama je kan? Isi padu tu pun adalah pemboleh ubah dimalakan. Jadi anda boleh tulis maklumat yang melibatkan kuantiti yang boleh diukur yang kita boleh perhatikan bukannya alat radas sebagai pemboleh ubah dimalakan. So 2 pemboleh ubah betul, anda dapat 2 markah lah. Anda tulis 3, 1 salah, 2 betul, tak ada masalah, tetap 2 markah juga. So kat sini saja anda dah dapat 5 markah. Jika anda tahu PM, pemboleh ubah manipulasi, dan pemboleh ubah bergerak balas, PB. Okey, bagaimana dengan prosedur dia So inilah prosedur dia. Sebaiknya anda lukis gambar rajah dia. Sebab gambar rajah ni membantu anda untuk menjawab soalan prosedur. Dan daripada gambar rajah sebenarnya markah untuk penceritaan dalam prosedur ni dah ada sebenarnya Jadi ni gambar rajah dia lah kita letakkan dalam tabung uji di mana ada 2 kat sini kita letakkan anak benih yang sama jenis. Okey, dalam setiap tabung uji ni dimasukkan larutan kultur NOK, dilabelkan A, dan yang B ni larutan kultur tanpa nitrogen. Yang A ni larutan kultur NOK lengkap lah Dia baru masukkan anak benih dan ditutup dengan kapas Dan sebaiknya tabung uji ni juga ditutup dengan kertas hitam. Okey, daripada gambar rajah ni anda senanglah nak buat prosedur Okey, yang pertama anda masukkan mestilah, sebab ada 2 larutan, mestilah bekas yang berbeza So masukkan larutan kultur NOK ke dalam tabung uji A dan larutan kultur tanpa nitrogen ke dalam tabung uji B. Di sini anda kena label lah Okey, kalau anda letak gambar rajah sebenarnya markah 1 lah untuk dua-dua keadaan ini. Okey, yang kedua, masukkan anak benih jagung ke dalam kedua-dua tabung uji. Okey, ini markah yang kedua Yang ketiga, balut tabung uji dengan kertas hitam seperti yang dilabelkan ini. Anda tak lukis tutup kertas hitam tak apa janji anda label Anda buat hitam tepinya lah, jangan tutup keseluruhan, nanti tak nampak apa yang ada di dalam. Untuk gambar rajah lah sebenarnya anda tutup keseluruhan kalau anda buat eksperimen Okey, untuk 3 tadi kita dah nyatakan. Yang keempat, letakkan kedua-dua tabung uji di tepi tingkap supaya dia dapat sedikit pencahayaan dan biarkan selama 2 minggu. Bukan 2-3 hari 2 minggu supaya dia dapat pertumbuhan yang betul yang diperlukan Jadi sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun seminggu lah Dan yang terakhir, pemerhatian, anda kena nyatakan apa yang nak dilihat perhati dan catatkan kadar tumbuh besaran anak benih. Okey, jangan anda kata
buat pemerhatian selepas 2 minggu ya. Jadi itu tak ada apa-apa maksud lah. Pemerhatian itu kena nyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang anda nak tengok tu lah, iaitu pertumbuhan anak benih. Ya. Jadi kalau anda tengok sini ada 6 sebenarnya ya, ada 6 markah tapi kita hanya ambil mana-mana 4 sahaja. Okey, ini daripada perkataan ya. So daripada gambar rajah pun sebenarnya anda dah dapat kat sini anda dah dapat ya 3 markah dengan label yang ada ya. Jadi sebenarnya markah bukan bertindih lah ya. Kalau pada gambar rajah ada markah, pada penyataan dalam bentuk ayat ni pun ada markah. Ya, cuma nak beritahu kalau ada gambar rajah ya, markah tu ada, tapi kita cuma ambil 4 markah yang terbaik yang betul lah ya, walaupun ada betul semua ya. Jadi maksudnya full mark kat sini. Okey, seterusnya yang terakhir penjadualan data. Okey, penjadualan data tetap juga seperti yang cikgu nyatakan tadi, mesti ada PM dan juga PB. PM dia jenis larutan kultur lah ya, kita tulis larutan kultur not, bawah dia tanpa nitrogen dan sebelah dia PB pertumbuhan anak benih ya. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas dan dalam ruangan pertumbuhan anak benih ni dibiarkan kosong saja. Anda tak perlu letak sebarang nilai sebab ini adalah anda merancang ya, merancang untuk mengeksperimen. Anda bukannya buat laporan. Jadi anda tak perlu cipta bacaan bagi pemboleh ubah bergerak balas. Cukup anda tulis dia punya kuantiti yang diukur saja, iaitu PB, pemboleh ubah bergerak balas, pertumbuhan anak benih. Tapi untuk manipulasi anda kena letaklah sebab ini kita rancang dan kita dah tahu apakah bahan yang kita gunakan. Ya. Jadi sebab itu untuk PM kena adalah ya isi dalam jadual ni. Tapi untuk PB memadai kita tulis kuantiti yang diukur saja ataupun kuantiti pemboleh ubah bergerak balas. So ini satu markah ya. Jika betul lah ya. So total keseluruhan ya markah dia adalah 10 ya. Okey. Kita pergi pula pada soalan pilihan ya, iaitu soalan 12 dan soalan 13. Jadi anda boleh pilih lah ya yang mana anda boleh jawab ya. Okey, soalan yang ke-12 ini ya. A, nyatakan 3 tujuan konsep teknologi hijau diperkenalkan. Ya, ini tentang konsep ya. So, 3 markah. 3 markah bermakna anda mesti letak 3 poin. Lebih tak apa tetapi jangan kurang ya. Okey, yang kat sini cikgu dah senaraikan sampai 6 ya. Okay, tujuan konsep teknologi hijau pertama mengurangkan pengeluaran karbon ya. Sebab kita tahu kebanyakan aktiviti kita ni mengeluarkan karbon seperti pembakaran bahan api ya, kita kita bernafas ya, respirasi ya semasa kita menghembus ya, baik kita ataupun binatang ya. Dan sebagainya lah ya. Kedua, menjimatkan tenaga. Ketiga, menjimatkan sumber asli ya, sebab kita dah kurang guna pembakaran bahan api ya. Yang keempat, menggunakan sumber tenaga boleh baru. Apa dia sumber tenaga boleh baru? Sumber tenaga boleh baru ni sumber tenaga yang sentiasa ada lah. Ya. Seperti apa? Seperti air, ya, udara, ya, angin, udara angin samalah ya. Ombak, ya. Kalau kawasan gunung berapi, negara yang ada gunung berapi, geothermal, ya. Dan kalau yang bijak digunakan biogeosim, iaitu daripada sampah sarap, ya. So ini adalah sumber tenaga yang sentiasa ada, yang tak habis lah. Macam negara kita banyak sungai, kita gunakan sumber air. Ya. Okey, yang kelima, mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar, maksudnya pencemaran tadi. Dan yang keenam, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Ya, sebab kurang pencemaran, ya, kurang berisiko untuk kesihatan kita lah. Ya. So, sini cikgu senaraikan 6, tetapi dia akan ambil 3 sahaja. So, sebab tu digalakkan anda tulis lebih, sebab kalau salah mana-mana, yang betul tu dia akan dapat cover markah penuh lah. Ya. Okey, B, nyatakan 3 aktiviti yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Kita tengok apa yang dia nak. Ya. Dia nak dalam sektor pertanian dan perhutanan. So jawapan anda mestilah melibatkan 2 sektor ini. Ya. So apakah aktiviti tersebut? Okay, pertama, sisa tanaman tidak dilupuhkan secara teratur dan sistematik. Ya. Apabila kita menanam, ya, ada yang mati ke, ya, ataupun sisa daripada diproseskan, contohnya sawit ya. Kalau kita tak betul-betul mengendalikannya, dia akan jadi satu
sampah yang busuk yang menyebabkan penyakit dan sebagainya. Jadi kita kena lupuskan dengan cara yang betul lah secara sistematik Kedua, sisa haiwan tidak dilupuskan secara teratur dan sistematik. Ini pun sama. Okey, bagi sektor pertanian lah sebab pertanian dia termasuk dalam peternakan juga Yang ketiga, penggunaan racun serangga secara berlebihan. Ini pun pertanian juga nak sayur cantik maka banyak menggunakan racun serangga, so dia ada sisa dia dia ada risiko dia bila guna secara berlebihan Dan yang keempat, penggunaan baja kimia secara berlebihan. Ini juga dalam sektor pertanian sebab kita nak disubur, nak digemuk kita letak secara berlebihan. Dan dari segi perhutanan pula antaranya ialah penerokaan hutan secara berleluasa secara tidak mengikut prosedur yang betul kita tebang semua pokok termasuk yang masih muda untuk dijadikan kayu balak ataupun dalam sumbangan dalam sektor industri kan. Jadi yang ni pun menimbulkan isu sosio-saintifik lah kalau terlalu banyak pokok ditebang yang muda pun kita tebang. Yang tua pun tak boleh tebang semua sebenarnya sebab ini akan mendatangkan risiko kepada kawasan tadahan hujan kita. Dia akan merosakkan kawasan tadahan hujan. Kita tak ada kawasan tadahan hujan boleh menyebabkan hakisan, tanah runtuh. Ini adalah risiko jika penerokaan hutan tu tidak dilakukan secara teratur lah secara prosedur yang sepatutnya diikuti C. Sekap Purnama telah dilantik bagi menguruskan suatu projek untuk membina satu bangunan yang berkonsepkan bangunan hijau. Anda sebagai pengurus projek diminta mengemukakan konsep berkaitan bangunan hijau. Uraian anda hendaklah mengandungi aspek berikut Pertama, mengenal pasti masalah satu markah, penjelasan masalah satu markah dan ciri-ciri bagi bangunan hijau 4 markah. So, bangunan hijau kat sini bukan bermaksud anda cat bangunan tu warna hijau semata-mata tapi sebenarnya bangunan yang bercirikan alam sekitar iaitu melestarikan alam sekitar. Menggunakan konsep-konsep yang membantu kita lestarikan alam sekitar lah Antaranya kita menggunakan tumbuhan banyak menggunakan tumbuhan yang ada sekitar kita menggunakan sistem pengudaraan semula jadi sistem pencahayaan daripada cahaya matahari menggunakan tenaga solar Jadi itu sebenarnya yang dikatakan konsep bangunan hijau Jadi kena pasti masalah ni anda boleh ambil daripada penyataan soalan lah baca balik dan keluarkan dalam bentuk kena pasti masalah. Iaitu yang pertama, untuk membina bangunan yang berkonsepkan bangunan hijau. So ini memang ada dalam soalan anda Jadi kena pasti masalah ni tak perlu anda susah hati kerana memang ada dalam maklumat soalan. Ambil saja dan keluarkanlah Dan penjelasan masalah kenapa kita nak bina bangunan berkonsepkan bangunan hijau iaitu tujuan dia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar lah kita nak lestarikan alam sekitar, kita tidak mahu adanya pencemaran alam sekitar. So kita membantu dari segi itu secara amnya lah Okay, apa dia ciri bangunan hijau tadi cikgu dah terangkan So kat sini 4 markah Jadi cikgu beri kat sini 6 Yang pertama, penggunaan bahan binaan hijau. Okay, memanglah termasuk warna hijau tu memang betul, tapi bahan binaan tu bahan binaan hijau tu bagaimana? Anda menggunakan bahan yang buat daripada tanah contohnya batu bata daripada tanah So ini memang membantu dari segi kesejukan bangunan itu sendirilah Okey, kedua, penggunaan tenaga dan air yang cekap. Okey, kita guna air apa? Kita boleh gunakan air tadahan hujan. Kita boleh bina kawasan yang lapang di bahagian atas bumbung kita dan kita boleh buat tadahan air lah ataupun di luar rumah kita ada bekas yang besar yang boleh mengambil air hujan tadahan air hujan untuk digunakan dalam untuk penghuni rumah lah mungkin untuk pam tandas untuk siram pokok bunga dan air kalau untuk minuman kita kena tapis lah untuk mengelakkan bahaya mikrob Okey, yang ketiga, pengurusan sisa pekerjaan yang baik sisa pekerjaan maksudnya sampah sarap sisa-sisa air kumbahan kita gunakan bagaimana kita mungkin boleh rawat dia dahulu sebelum kita membuangkannya ataupun kita boleh guna semula
bahan-bahan seperti plastik, kertas, botol dan sebagainya. Dan sisa-sisa makanan boleh kita dijadikan bahagia kompos. Itu antara pengurusan sisa pekerjaan yang baiklah. Yang keempat, melindungi kesihatan dan kesejahteraan penghuni. Itu sangat bagus, bangunan hijau ni. Dan yang kelima, reka bentuk yang inovatif. Macam cikgu cakap tadi. Menggunakan banyak lubang udara untuk pengeluaran semula jadi. Tingkap yang banyak supaya ada sistem pencahayaan daripada cahaya matahari. Kurangkan penggunaan lampu. Dan kita juga menggunakan tenaga solar, menggunakan panel solar untuk mengambil tenaga solar dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Dan kita banyak tanam pokok-pokok sekitar rumah kita supaya rumah kita lebih sejuk lah. Dan yang keenam, kualiti persitaran dalaman. So ini antara ciri-ciri bangunan hijau lah yang menyebabkan rumah kita menjadi satu rumah yang baik, yang sihat, yang lestari ke alam sekitar, yang membantu tahap kesihatan manusia lah. So di sini kita ambil empat markah saja. So markah untuk soalan ni adalah 6 keseluruhan dia. So total untuk soalan 12 ni 12 markah. Okey, seterusnya soalan 13. Kaji maklumat berikut. Perubatan tradisional merupakan kaedah rawatan yang masih digemari oleh sebahagian rakyat dalam merawat masalah kesihatan. Walaupun pihak kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan, perubatan moden di hospital dan klinik yang terdapat di seluruh negara. Jadi nyatakan dua ciri terdapat dalam perubatan tradisional. Tradisional ni adalah rawatan alternatif lah. Selain pada perubatan moden, biasanya kita buat setelah seseorang pesakit itu dalam proses pemulihan. Maksudnya dia dah buat melakukan perubatan moden, dah hampir nak sihat, dalam proses nak pulih. Jadi sesuai lah untuk buat perubatan alternatif seperti perubatan tradisional. So dua cirinya apa? So cirinya ialah perawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Yang ni antaranya kamu makan ulam, rebus daun-daun tertentu yang boleh membantu menurunkan kolesterol ke, yang boleh membantu menurunkan tekanan darah. Contoh bawang putih yang dibakar boleh digunakan untuk mengurangkan kolesterol dalam darah. Okey, kedua, kos rawatannya rendah sebab biasanya dia memerlukan ataupun menggunakan bahan yang ada sekitar kita lah, termasuk bahan-bahan yang ada di dapur seperti halia, lengkuas, kunyit, lada hitam dan sebagainya. Satu lagi yang ketiga, dia diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Dia diturunkan, diamalkan daripada satu generasi ke generasi lain melalui percakapan. So di sini ada 3, so kita ambil 2 markah sajalah. Dan yang ketiga, seterusnya B, nyatakan kesan-kesan jika pesakit kronik mengabaikan kaedah perubatan moden. Apa berlaku kalau terlalu taksub dengan perubatan tradisional tidak menggunakan perubatan moden? So di sini 2 markah. So pertama, rawatan kurang berkesan dan lebih lambat. Kalau sakit kencing manis, lepas tu rawat perubatan tradisional tanpa rawatan moden, yang itu akan menyebabkan rawatan kurang berkesan lah ataupun lebih lambat lah. Dan yang kedua, tiada pembuktian keberkesanan secara klinikal. Dia tidak diuji secara makmal lah. Tidak ada pengiktirafan daripada pejabat kesihatan ataupun oleh negara kita lah. Sebab itu keadaan ini kita kena tengok macam mana perubatan bagaimana yang hendak kita lakukan sebagai alternatif. So 2 markah dekat sini lah. Okey, seterusnya C, Rajah 12 menunjukkan kaedah rawatan komplementari, iaitu salah satu kaedah rawatan selain pada rawatan moden dan tradisional. Bincangkan mengapakah kaedah rawatan komplementari ini menjadi pilihan kebanyakan pengamal perubatan dan pesakit. Kalau anda tengok sini, ini adalah urutan. So kenapakah ia menjadi pilihan? So ada 4 markah kat sini. So ini agak umum soalannya, agak general. So anda boleh berikan pendapat yang berkaitan lah. Kenapa rawatan ini dipilih? Saya rasa ramai yang suka bila diurut. Okey, pertama, dia tidak melibatkan pembedahan. Tidak ada risiko pembedahan kat situ. Yang kedua, dia tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik. Ubat-ubat yang menggunakan dadah, drugs dan sebagainya yang kita tahu ada risikonya kalau diamalkan dalam masa yang begitu lama. Dan yang ketiga, tidak menggunakan bahan sintetik kimia. Dia tidak ada bahan pemprosesan kimia lah. Pengawetan
campuran-campuran yang ada dalam tu ya. Okey, sintetik ni buatan lah ya. Dan yang keempat, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Sebab rawatan moden pun ada yang melibatkan urutan ya, iaitu yang melibatkan proses pemulihan lah ya bagi mereka yang pernah mengalami kelumpuhan ya, kerosakan saraf ya dan sebagainya. Tapi mengikut nasihat pandangan mereka yang pakar lah dalam bidang ini ya. So 4 markah di sini ya. Okey, seterusnya D. Terdapat lambakan pelbagai produk kesihatan dalam pasaran pada masa sekarang disebabkan permintaan yang tinggi daripada masyarakat. Pada pendapat anda, wajarkah seseorang itu mengambil produk kesihatan dalam pemakanan mereka? Nyatakan alasan untuk menyokong jawapan anda. So, soalan macam ni, bila dia kata wajar, bermakna anda ada dua pilihan. Sama ada anda terima dan nyatakan sebab dia, ataupun anda tak terima dan juga nyatakan sebab. Sebab sekarang ramai orang ada kesedaran untuk menjaga kesihatan. Jadi selain daripada membuat rawatan moden, ya, membuat peperiksaan kesihatan, jadi mereka mencari alternatif untuk membantu meningkatkan lagi kesihatan mereka lah. Ya. Jadi 4 markah ni, ya, jawapan anda mesti ada perkataan sama anda ada terima, wajar 1 markah, dan yang 3 lagi dia punya sebab. Kalau anda pilih tak wajar, tetap dapat juga. Tapi nyatakan sebab dia untuk markah yang ke 3 markah lagi. Sebab tu dia ada 4 markah ya. Jadi yang pertama kita tengok yang wajar dahulu. Okey, wajar 1 markah lah ya. So alasannya anda boleh bagi 3 sebab, lebih pun tak apa tapi markah dikira hanyalah 3. Okey, kenapa wajar? Ya, wajar 1 markah. Okey, pertama membantu memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjamin tumbuh serang yang normal. Dia bantu tumbuh serang kamu ya. Mungkin kamu ambil vitamin C, ya, vitamin E untuk kulit ya. Untuk mata, vitamin A ya, dan sebagainya ya. Yang ketiga, meningkatkan daya pencegahan penyakit. Macam kita ambil vitamin C tadilah ya, ataupun vitamin B kompleks ya, untuk tenaga, untuk tidak terdedah kepada penyakit-penyakit bahaya yang lain lah ya. Yang keempat, menjadi keperluan untuk menjamin kesihatan akibat gaya hidup masyarakat kini yang sentiasa sibuk, penat, ya, tak larat, ya, buat kerja daripada pagi sampailah ke malam, bukan petang saja, malam, ya. Jadi kena ada suplemen. Contohnya mengambil vitamin B kompleks, ya, kurang makan buah-buahan dan sayuran. Okey, kena ambil multivitamin. Ini untuk kesihatan kita lah, ya. Dan yang kelima, menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tak seimbang. Seperti cikgu cakap tadi lah, ada yang kurang mengambil serat, ya, kurang mengambil buah-buahan dan sayuran. So, dia kena ambil pemakanan tambahan. Ya. So, di sini kita akan ambil 3 markah sajalah. Ya. Dan wajar ni 1 markah, total 4 markah. Okey, seterusnya, kalau anda tidak menyokong, anda kata tak wajar. Okay, tak wajar 1 markah juga. Ya. Tulis, ya. Sebab dia ada markah. Okay, sebab dia, pertama, terdapat produk kesihatan yang menggunakan bahan terlarang seperti merkuri dan tidak berdaftar dengan KKM, Kementerian Kesihatan. Jadi itu yang ditakutilah, ramai orang nak makan produk tambahan, maka ada orang yang berkesempatan membuat produk yang tidak berdaftar, yang tidak diiktiraf oleh pihak kementerian. Jadi ini satu perkara yang salah lah. Yang kedua, memberi kesan membahayakan kesihatan dalam jangka masa panjang. Okay, mungkin terlalu banyak bahan kimia sintetik, jadi itu boleh merosakkan organ-organ lain seperti buah pinggang. Yang ketiga, berlaku penipuan kualiti tidak seperti yang diiklankan kerana menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualiti ataupun produk tiruan. Betul. Ini memang banyak. Okay, dinyatakan mengandungi, contohnya mengandungi tongkat ali. Okay. Mungkin kandungan peratusnya terlampau kecil ataupun tiada. Dia hanya menggunakan bahan sintetik. Itu satu perkara yang sangat bahayalah. Ya. Dan yang keempat, oleh kerana permintaan yang tinggi, maka produk ini juga adalah mahal. Ada sampai nilainya beratus ringgit, beribu pun ada. Ya, contohnya anda nak beli barang makanan yang mahal, contohnya yang mengandungi produk tongkat ali, sarang burung. Yang ini antara barang ataupun produk yang mahal, yang berkualiti. Kalau betul-betul kualiti, memang harganya sangat mahal. Tetapi kalau tiruan ya, ataupun kuantiti yang sangat kecil, selebihnya adalah bahan sintetik, juga jual mahal lah. Ya, sebab atas namanya yang sukar untuk didapati. Ya, so di sini 3 markah jugalah yang diberi untuk alasan. Ya, sebab markah pertama adalah kepada perkataan tidak wajar ini. Okey, jadi di situ sampai di sini saja. Ya, dah lengkap dah
13 soalan sebenarnya. 13 anda boleh pilih ataupun nak jawab kedua-duanya tak apa, sebab markah terbaik akan diberikan daripada 2 soalan yang dipilih ini. Jadi semoga anak-anak pelajar dapat menjawab ya. Perbincangannya yang kita buat pada hari ini dapat membantu anak-anak pelajar mendapatkan idea untuk menjawab soalan perpeksan yang sebenar. Okey, selamat maju jaya dan selamat menjawab perpeksan dan latihan-latihan yang diberikan kepada anda. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.